إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat menyambung kembali pengajian kita, bacaan kitab kita Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada larangan yang berikutnya berkaitan dengan salat, muka surat 689, larangan yang ke-143. Larangan untuk kita riak dengan salat. Larangan untuk kita riak di dalam salat. Siapa yang ada kitab dia boleh tengok muka surat 689, larangan yang ke-143. Diriwayatkan daripada Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu baginda berkata, ya ayyuhan nas, iyyakum wa syirkas sarair. Wahai manusia. Nabi keluar daripada rumah baginda, kemudian Nabi berucap kepada mereka yang berada di sekitar baginda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum, berjaga-jagalah kamu, berhati-hatilah kamu. Maknanya iyyakum di sini Nabi memperingatkan tentang sesuatu yang haram, seperti mana Nabi memperingatkan kita tentang bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jaga kamu dengan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana setiap perkara yang dibawa, yang baru, yang direka cipta itu, itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Iyyakum, Nabi suruh kita berjaga-jaga. Artinya perkara yang Nabi ingatkan itu suatu benda yang besar, kerana tidak akan keluar daripada mulut Nabi melainkan benda yang besar. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebut, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, dan kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Sebab itu apabila Nabi mengingatkan kita dengan kata-kata iyyakum, maka orang-orang yang beriman mesti berjaga-jaga dengan perkara yang Nabi nak bagi tahu. Dalam Al-Quran Allah menegaskan,
wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang Rasul bawa, Rasul perintah, Nabi suruh, wajib untuk kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang, apa yang dia tegah, apa yang dia ingatkan kamu tentang keharamannya, maka wajib untuk kamu tinggalkan. Ini sikap orang beriman. Dan apa yang Nabi ingatkan? Wasyirkas sarair, syirik yang tersembunyi. Syirik itu sendiri perbuatan yang tersembunyi, perbuatan yang sukar untuk dikesan. Sebab itu di kalangan orang yang terlibat dengan syirik, dalam masa yang sama dia mentauhidkan Allah. Sebab itu dia digelar musyrik. Apa makna musyrik? Orang yang menyekutukan Tuhan. Artinya dalam dia menyembah Tuhan, dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama, dia mengambil satu lagi sembahan untuk diangkat sama kedudukannya dengan Tuhan. Bukan dia buang Tuhan tu, bukan dia nafikan, bukan dia tolak Tuhan tu, tapi dia mengambil seperti mana yang disebut oleh Nabi, aja'altumu lillahi nidda. Adakah kamu nak menjadikan bagi Allah itu nidda, satu seruan selain daripada dia. Artinya dalam kita beribadah kepada Allah. Sebab itu kita tak heran kalau ada orang yang salat, orang yang menunaikan haji dan umrah, orang yang kuat ibadat, orang yang wara' terlibat dengan unsur syirik. Kerana dia tak perasan, kata itu syirik. Kerana syirik ini perbuatan yang dibalut, dibungkus oleh iblis dengan wajah yang baik. Yang ni yang kita bahas dalam akidah. Sebab itu Nabi kata syirik yang tersembunyi ini umpama seekor semut hitam. Ni style Nabi, dia suka buat perumpamaan untuk nak bagi faham. Al-misal, contoh, semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Kita tak nampak, dan susah untuk kita nak nampak. Sebab itu Nabi sentiasa mengingatkan tentang perkara syirik. Kan? Kita nak kena ingat. Kemudian bila Nabi kata wasyirkas sarair, syirik yang tersembunyi itu, sahabat tak faham. Kalau syirik yang nampak, sembah berhala, sembelih untuk berhala, tenung nasib, tangkal azimat, yang tu syirik yang jelas. Yang tu mereka tak tanya, yang tu mereka tahu. Tetapi bila Nabi kata wasyirkas sarair, syirik yang tersembunyi, asrar yang tertutup, apa dia? Sahabat tanya, apakah maksud Nabi? Kemudian Nabi kata, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu jahilan lima yara minan nadharin nas ilaih fadhalika syirkus sarair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku maksudkan dengan syirik yang tersembunyi itu, yaqumar rajulu, bangunnya seorang lelaki, satu orang laki-laki ataupun perempuan sama, bangunnya satu orang laki-laki untuk apa? Fayusalli, untuk salat.
Artinya orang yang melakukan syirik tersembunyi ini orang yang sedang salat. Wal'iyadu billah, tuan-tuan. Ini sepatutnya menjadi suatu ketakutan, kebimbangan di dalam hati saya dan tuan-tuan. Nabi kata yang terlibat, yang melakukan perbuatan syirik ini orang yang salah. Dan orang yang salah itu termasuk daripada kalangan mereka kita. Pasal tu orang mengajak jangan lena. Pasal benda ni benda besar. Kita bimbang tuan-tuan. Di samping kita bimbang orang yang tidak salah, di samping kita bimbang orang yang bergelumang dengan maksiat dan dosa, di samping kita bimbang dengan orang yang tidak mempedulikan agama, dalam masa yang sama Nabi mengingatkan tentang rosaknya orang yang sedang salah. Sebab itu penyakit ataupun syirik ini banyak di kalangan orang yang melakukan ibadah. Dan tuan-tuan kena ingat, kedudukan musyrik, orang yang syirik dengan ahli maksiat, orang yang syirik Tuhan tak ampun. Orang yang melakukan dosa yang besar, ahlul maksiat, dia tak semayang lah katakan, Tuhan ampun dia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Quran kata dia boleh ampun, Tuhan boleh ampun semua dosa maksiat yang orang buat, tetapi dia tidak akan ampun orang yang terlibat dengan syirik. Sebab itu kedudukan orang yang syirik, walaupun nampak dia salat, walaupun nampak dia baca Al-Quran, walaupun dia nampak dia tawaf di Kaabah, walaupun nampak dia berwukuf di padang Arafah, kesemua ibadat itu boleh rosak dengan titik-titik hitam syirik. Yang ni yang bahaya. Orang yang tak semayang kita nampak jelas, dan dia sendiri kalau kita tanya, dia mengaku dia berdosa, dia silap, dia salah. Cuma mungkin hidayah belum masuk untuk dia bertaubat. Sebab itu Nabi ingatkan, yaqumar rajul fayusalli, dia bangun, dia salat, fayuzayyinu salatahu jahilan. Ketika mana kata Nabi dia sedang salat, dia memperelokkan, dia mempercantikkan salatnya itu kerana kejahilannya, supaya salatnya itu dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia. Tujuan dia salat itu, ini yang kita namakan syirik. Dalam dia mendirikan salat, dia mengharapkan pujian, dia lakukan kerana manusia, dia telah mensyirikkan Allah dalam niat. Sebab kita sebut di awal semayang kita apa dia tuan-tuan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam dia melafazkan inna salati wa nusuki, salat dia untuk Tuhan, dia meletakkan pandangan penilaian manusia itu sebagai benda yang dia inginkan. Fayuzayyin, dia perelokkan, dia khusyukkan, dia cantikkan salat dia itu untuk siapa? Bukan lillah. Walaupun mungkin sebelum salat, usalli faradal maghribi 3 rakaat ma'muman lillahi ta'ala, walaupun dia sebut lillahi ta'ala, hakikatnya linnas. Dia lakukan bukan kerana Allah, tetapi dia lakukan kerana manusia. Ini yang dinamakan dengan riya. Riya inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai syirik khafi.
Syirik yang tersembunyi, khafi. Tuan-tuan mengaji kan ikhfa, mengaji ikhfa, idgham, ikhfa, lagi apa ni? Iqla', apa kepala kan? Apa ikhfa? Tak apa tuan-tuan mengaji kan? Khafi, sembunyi. Syirik yang tersembunyi. Riya. Artinya berdasarkan hadis ini, riya adalah mempamerkan amalan untuk dilihat oleh manusia. Yang tu riya. Perbuatan dia itu dengan niat, dengan tujuan, dengan maksud untuk orang tengok, untuk orang puji, untuk orang. Dan yang ni kita tak tahu. Dia dengan Tuhan. Ini bukan kerja kita. Nak nilai sama ada satu orang tu riak tak riak, ikhlas tak ikhlas, ini bukan urusan manusia. Ini kerja Tuhan. Lepas tu kita mengaji ni buat apa? Kita mengaji ni untuk diri kita, bukan untuk orang. Tajuk ni kita baca bukan suruh kita nilai orang tu riak ataupun tidak, untuk menuding jari kepada kita, muhasabah diri kita, nilai amalan kita untuk siapa, bukan untuk orang lain. Sebab orang lain takkan tahu persoalan niat, persoalan di antara hamba dengan Tuhan. Hatta kan Nabi sendiri tak tahu siapa yang riak. Nabi tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, tajuk ni tajuk muhasabah. Tajuk ni untuk kita koreksi. Kita cek diri kita sama ada segala amalan kita, sedekah kita, mengaji kita, salat kita, tahajud kita, semua kebaikan yang tuan-tuan buat tu, tolong tanya. Tuan-tuan buat untuk siapa? Untuk apa tuan-tuan buat dan untuk siapa amalan itu tuan-tuan persembahkan? Untuk siapa? Dan kita tak mungkin boleh tahu hal orang, dan orang pun tak boleh tahu hal kita melainkan kita dan Tuhan. Fayuzayyinu salatahu, dan dia perelokkan, kan? Dia perelokkan. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahawa apa? Setiap amalan yang terlibat dengan riya, maka dari sudut kesannya amalan tersebut ditolak. Itu dia punya kesannya. Orang yang dia buat satu amalan ni, ada dalam tu riya, amalan itu ditolak oleh Tuhan. Mungkin dia dapat pujian manusia, orang sebut nama dia, orang puji dia, orang angkat dia, tetapi dari sudut ganjaran dia tak dapat. Kalau awal tu dia buat, dia ikhlas, mai tengah dia riya, bercampur di antara ikhlas dengan riya. Kata ulama, setakat mana dia ikhlas, Tuhan ambil kira. Lepas daripada tu mula bercampur dengan riak, mula bercampur dengan perasaan untuk nak menunjuk kepada manusia, yang tu Tuhan akan serahkan manusia untuk balas. Tuhan hanya akan kira setakat mana yang dia buat ikhlas. Pasal itu hadis innamal a'malu binniyat menjadi hadis yang pertama dalam banyak kitab. Hadis berkaitan dengan niat yang tuan-tuan baca, yang disebut oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab, merupakan hadis yang diletakkan sebagai hadis yang pertama di dalam banyak kitab hadis, untuk mengingatkan kita tentang niat. Niat ni cerita besar. Okey. Hadis ini juga menjadi dalil haramnya riya. Kerana Nabi SAW menyebut riya itu sebagai syirk as-sarair, syirik yang tersembunyi, kan?
Dan bahayanya riak ini disebut oleh para ulama, dia akan merosakkan amalan. Antaranya salat. Orang yang memperelokkan salatnya tidak akan memperolehi apa-apa daripada salat tersebut. Sebagaimana Allah mensifatkan orang-orang munafik. Allah cerita tentang orang munafik. Dia punya semayang. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan orang-orang munafik itu kita dah sebut, walaupun ayat ini bercakap dalam konteks orang-orang munafik, tetapi sesiapa yang mempunyai ciri-ciri seumpama dengan sifat munafik ini, maka termasuklah dia daripada golongan tersebut. Dia bukan kepada siapa ayat itu ditujukan, tetapi poinnya apakah sifat yang ada dalam ayat itu. Kepada siapa tak menjadi persoalan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebab apa tak penting ayat itu ditujukan kepada Yahudi ke, kepada Nasrani ke, kepada munafik ke, kepada siapa ke? Kerana pokok pangkalnya Al-Quran itu hudan linnas. Dia menjadi petunjuk kepada semua manusia tanpa mengira ayat itu turun kepada siapa. Tapi pentingnya sekiranya kita mempunyai sifat yang sama dengan apa yang disebut dalam ayat itu, walaupun kita bukanlah yang ditujukan ayat itu, bukanlah orang yang disebut dalam ayat itu, kita termasuk. Kita termasuk. Iaitu sifatnya apa? Qamu kusala. Mereka salat tetapi dalam keadaan kusala, malah terpaksa. Berlaku, orang berlaku ni dia letih. Pasal dia tak buat dengan sepenuh perasaan. Orang munafik ni pasal itu Nabi kata ma athqalus salah 'alal munafiqin ila salatil fajr wal 'isha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma athqalus salah, tidak ada salat yang paling berat ke atas orang munafik melainkan salat subuh dan salat isya. Kerana salat kedua-duanya ini tidak dilihat oleh manusia. Waktu tu orang tak ramai, subuh lagi tak ada siapa, kan? Tapi kalau zuhur ramai, orang boleh nampak, orang boleh tengok. Sebab itu dianggap ataupun orang munafik ni dia tak dengar. Ini sabotaj. Okey, hello. Kan? Hello? Hello, hello. Okey. So, tahu tak? Salat yang berat ke atas orang munafik. Salat apa? Salat subuh dan Isya. Subuh dan Isya. Okey? So depa ni pun bangun salat dengan Nabi SAW dalam keadaan kusala, dalam keadaan yang malas. Okey. Okey. Buaya banyak macam sakit jantung. Okey. Qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka ni bangun dalam keadaan malas, dalam keadaan terpaksa, tetapi mereka bangun juga kerana apa? Yura'una an-nas. Kerana mereka nak tunjuk pada orang. Pasal itu orang munafik ni susah nak kenal zaman Nabi. Dia salat belakang Nabi, pergi perang dengan Nabi. Bila Nabi bercakap tentang Islam, dia bercakap tentang Islam. Kerana ta'rif, maksud munafik itu ibtanul kufur. Dia menyembunyikan kekafiran dia. Maknanya orang munafik ni dia bukan Islam, pada hakikatnya dia kafir. Ibtanul kufur wa izharul Islam, itu makna dia.
menyembunyikan kekafiran, dan dia menunjukkan dia Islam. Macam mana cara dia tunjuk dia Islam? Dia salat bersama orang Islam, dia puasa bersama orang Islam, dia jihad bersama orang Islam, dia pergi yang kata apa, buat kerja-kerja bersama dengan orang Islam. Dia juga dalam Al-Quran membina masjid untuk salat. Orang munafik ni jangan anggap lekeh-lekeh. Dia juga ada masjid yang dia bina dengan harta dia. Pasal itu membina masjid ni kalau tidak kerana yabtari biha wajh Allah, yabtari bihi wajh Allah, membina untuk mencari wajah Allah, besar bagaimanapun masjid itu, bernilai puluhan juta sekalipun, dia tidak ada nilai di sisi Tuhan. Pasal itu kita nak kena jaga, tuan-tuan. Kemudian kata Nabi SAW, Allah menyebut sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis kursi, ana aghna syuraka 'anil syirk, faman 'amila 'amalan asyraka fi ghairi fa ana bari'un minhu wa huwa lilladzi asyrak. Nabi kata, Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak memerlukan tandingan dan sekutu, dan sesiapa yang melakukan apa-apa amalan, Tuhan ingatkan kita, tuan-tuan, faman amila amalan, sesiapa yang melakukan amalan. Orang yang tak buat amal tu tolak sebelah dah. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang mana dia lakukan itu untuk selain Allah, Allah menyebut, fa'ana bari, aku berlepas diri daripada dia. Esok pada hari kiamat, dia datang nak tuntut pahala tu, ana bari, aku tidak akan terlibat dengan dia. Maknanya dia tidak ada bahagian daripada aku, dan aku tidak masuk campur dalam amalan tu. Makna tak ada. Tuhan kata, fa'ana bari, bara, aku berlepas diri. Jangan duk cari aku, jangan duk minta dekat aku. Tuhan kata apa? Wa huwa lilladzi asyraka, dan dia akan mengambil amalan itu daripada orang yang dia nak. Maknanya daripada orang yang dia syirikkan lah. Kalau dia buat itu kerana manusia, Tuhan kata pergi ambil pada manusia tu. Penat, tuan-tuan. Kita buat satu kerja, kita harap balasan, kita harap upah, kita harap ganjaran. Pada hari kita nak ambil ganjaran tersebut, Tuhan berlepas diri daripada kita. Dan setiap benda di atas muka bumi ni tak kekal. Tuan-tuan kena ingat benda tu. Baik pujian orang, baik sanjungan orang, baik penghormatan orang, nama kata datang daripada makhluk, mai daripada makhluk, benda tu tidak kekal. Pujian makhluk, sanjungan makhluk, penghormatan makhluk, kedudukan yang diberi oleh makhluk, kesemuanya itu tak kekal. So persoalannya, kenapa kita bersusah payah mencari sesuatu yang tidak kekal? Yang mana benda tu tak akan boleh jamin kita, dan benda tu tak akan boleh tolong kita, tuan-tuan. Kita nak boleh sesuatu, nak buat sesuatu ni bukan senang. Tiba-tiba kita buat, dan kita biarkan benda tu rosak hanya kerana benda yang tak lama mana. Orang nak puji kita lama mana? Tuan-tuan, tak payah duk fikir bab tu. Saya nak tanya tuan-tuan satu bab ya. Tuan-tuan nak rasa seronok orang puji ni lama mana? Perasaan syok dipuji tu, saya rasa dah. Saya tanya tuan-tuan lah, lama mana boleh tahan syok tu? Katalah tuan-tuan kau masak pandai ke, ceramah pandai ke, baca sedap ke, apalah, mana tuan-tuan ada lah lebih orang puji. Dia kata sedap, tuan-tuan pun syok. Lama mana syok? 2 bulan? Dia kata hang 2 bulan tak berhenti senyum, awak duk syok tak habis lagi. Habis kuat tuan-tuan 15 minit. Habis ya? Dia kata, puh, bagus baca. Habis dekat tu, kok dia nak suruh 50, tahanlah sikit kan. Takkan puji. Lepas tu kita pun, terima kasih. Syok lah sah. Lepas tu sehari kita pergi makan, kena bayar sendiri.
Bukan boleh bayar dengan syok tu. So untuk apa tuan-tuan? Pasal tu orang beriman, dia tidak mempedulikan apa yang manusia akan kata kepada dia. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu jihad di jalan Tuhan, mempertaruhkan nyawa mereka untuk Tuhan, dan mereka sama sekali tidak mempedulikan apa yang orang kata untuk mereka. Sebab itu prinsip orang beriman, kita akan buat apa yang Tuhan suruh. Apa yang orang nak kata, apa yang orang nak nilai, apa yang orang nak kritik, itu kerja dia dan Tuhan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang ni yang kita nak. Quran kata wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Buatlah kerja apa yang Tuhan suruh. Infaklah diri kamu untuk agama ini. Tuhan suruh amallah. Wa qul i'malu, buat. Sebab Tuhan janji fasayarallahu 'amalakum. Tuhan akan tengok, Tuhan sebut diri dia dulu, Tuhan mulakan. Yang akan menilai dan melihat amalan yang kamu buat, fasayarallah, Allah akan lihat. Wa rasuluhu, dan rasul-rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Dan apa yang Tuhan janjikan, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang ni yang kita nak ni, kemuncak dia. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kamu akan dibawa balik menghadap Allah. Dan Allah janji dalam Al-Quran, fayunabbi'ukum, kami akan ceritakan, kami akan beritahu setiap apa yang kamu lakukan. Tuhan kata dia akan sebut apa yang kita buat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia akan bagi tahu, jangan bimbang, dia akan sebut. Dan ini adalah pengharapan kita. Ini adalah apa yang kita nak daripada Tuhan. Dia lihat, dia nilai, kerana dia yang akan balas. Tak payah pekakkan telinga dengan kata-kata orang. Manusia tak ada nilai di sisi Tuhan. Dan kita pun esok tak akan merangkak untuk pergi menghadap dia dan minta pujian dia untuk tolong kita. Hari yang kata Quran, yauma la tamliku nafsun an nafsin syai'a. Quran kata hari itu tak ada siapa yang boleh tolong orang. Tak ada orang yang puji kita, orang yang puji kita, orang yang sanjung kita, orang yang angkat kita, orang yang hormat kita. Hari itu nak boleh tolong kita? Hari itu nak boleh selamatkan kita? Nak boleh main puji kita? Nak boleh menghormat kita? Nak boleh angkat kita? Nak boleh tolong kita? La tamliku nafsun syai'a. Tak boleh. Tuhan kata tak boleh. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Quran sebut. Melainkan manusia itu akan menebus, akan mempertahankan diri dia untuk selamat dengan apa yang dia buat di dunia ni. Pasal itu tuan-tuan, perbetulkan niat tuan-tuan, perbetulkan apa yang tuan-tuan buat itu kerana Allah Azza wa Jalla. Buat tuan, Allah akan lihat insya-Allah. Itu apa yang bahaya dalam peringatan kita yang pertama, iaitu berkaitan dengan riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempelihara amalan kita. Okey. So sekarang kita masuk kepada 144. Kita masuk pada 144. Apakah larangan yang berikutnya yang mesti kita jaga? Iaitu tidak diterima salat seseorang itu sehinggalah dia berwuduk. Maknanya larangan untuk salat dalam keadaan kita berhadas. Larangan daripada kita berhadas. Maknanya salah satu daripada syarat sah salat. Apa makna syarat sah?
Kita mengaji ada rukun, ada syarat sah. Arkanus salah dengan syurutus salah. Rukun-rukun semayang. Mazhab kita sebut ada 13. Takbiratul ihram, niat, kan? Membaca al-Fatihah, rukuk, sujud, membaca tasyahud akhir, selawat kepada Nabi, kan, disebut sebagai rukun. Maknanya rukun ni perkara yang di dalam salat, yang mana kalau kita tak buat perkara tersebut, salat kita batal. Itu rukun. Pasal itu bila kita nak berkerah, kita nak bertegang urat, kan, kita nak stres satu benda, kita nak tahu adakah benda yang kita nak bertengkar tu ruknun min arkanis salah, adakah benda tu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Kalau benda tu tak rukun, kita tak payah nak bertengkar lah, kita tak payah nak berbalah. Pasal apa? Pasal benda tu tak melibatkan tentang sah atau batal. Cuma kita mungkin boleh bagi tahu perbuatan ini mungkin pada pandangan saya tidak menepati sunnah. Kemudian mungkin dia kata saya melihat dalil-dalil yang lain cukup. Tak perlu kita nak kata hang tak boleh buat macam ni. Apa dia yang aku tak boleh buat? Hang tak boleh tak tangan bawah pusat. Hang kena tak atas dada. Itu bukan rukun. Satu orang tak letak langsung pun sah. Tetapi bertengkar seolah-olah kawan tu tak takbiratul ihram. Kita kata pasal apa yang bergaduh bertengkar seakan dengar sampai keluar. Dia tak angkat takbiratul ihram ke? Tak, dia angkat. Lepas tu dia tak baca Fatihah. Tak, dia baca. Lepas tu dia tak tangan tang pusat. Oh, ini masalah pada mengaji tu. Dia tak boleh kenal mana benda yang penting, mana benda yang boleh diperselisihi. Kita kena tahulah benda tu bukan kerah 24 jam, kan. Ada masa kita kerah. Okey. Seterusnya kita nak tengoklah hadis-hadis berkaitan dengan salat ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada okey. Daripada Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu an, katanya Abdullah bin Umar datang melihat Ibnu Amir sedang sakit. Dia berkata, "Mahukah engkau berdoa kepada Allah untukku wahai Ibnu Umar?" Ibnu Amir sakit. Abdullah ibn Umar datang ziarah dia. Salah satu daripada tuntutan orang Islam adalah ziarah orang sakit. Jadi kalau kita dengar orang sakit, kita pergi melawat lah. Okey. Kalau kita ada kesempatan, kita pergi melawat. Okey. Setelah itu sunnah Nabi apa? Bila kita pergi melawat, kita doa. Kan, antara doa Nabi, Allahumma rabban nas, banyaklah doa Nabi, sentuh orang yang sakit, mendoakan dia, menyebut perkataan-perkataan yang membuatkan dia apa? Apa dia? Sangka baik dengan Allah. Dia kata alhamdulillah Allah Taala cuci dosa hang. Alhamdulillah Allah Taala sayang hang, bagi hang sakit lu, dia tak bagi hang mampu terus. Kalau hang mampu terus jenuh tak ada taubat. Ni dia bagi hang sakit ni mau sedar sikit. Ni sayang kat hang . Banyak mana orang yang naik-naik kereta terus jatuh, gaun kau mati, tak ada mengucap. Hang ni kira mau bagus, mau bersyukur. Kata-kata. Dia ni pun sangka alhamdulillah. Ini antara sunnah. Bukan duk pergi gempak, tambah ke atas. Dia kata mampu hang, pi lah. Tersandak hang lagu ni. Aku tak tahu, tak dan mati lagi Tuhan boh dah hang. Kalau mati aku tak tahu. Tak lena hang je. Dia pun dalam duk sangka, nak sangka baik tu, terus pi. Dia kata kalau lagu tu aku tak boleh mati lagi. Jangan sebut sehingga dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, maukah? Ini juga menunjukkan salah satu daripada sunnah memohon orang-orang saleh untuk doakan kita. Ibnu Umar, sahabat Nabi, anak kepada sahabat Nabi, orang saleh. Dia datang, Ibnu Amir sambut, rebut peluang itu. Doakan untuk aku. Kita jumpa orang saleh, kita jumpa orang bagus, orang warak, suruh dia doa. Kan? Kita belanja dia makan, doakan saya. Doakan saya. Kan? Kita jumpa siapa-siapa kita tengok, mungkin kita tak kenal dia. Uwais Al-Qarni, baca kisah Uwais Al-Qarni. Kan? Mustajab doa dia. Umar pergi, khalifah turun pergi jumpa dia tepi sungai. Umar pergi cari dia, Umar tak panggil dia. Kok Umar kata pi panggil dia mai. Umar pi. Umar kata doakan untuk aku, Allah ampun dosa aku. Kita tengok satu orang bagus, satu orang baik pergi dia, doakan saya.
Sunnah. Doakan saya. Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Dia suruh Ibnu Umar doa. Ibnu Umar pergi baca hadis kat dia. Apa pasal? Dia kata, Ibnu Umar tak mau doa gagak aku. Aku mendengar Nabi berkata, tak diterima salat orang yang tidak berwuduk dan tidak diterima sedekah ataupun tidak diterima pemberian daripada harta ghanimah yang belum dibahagikan. Pasal apa tuan-tuan? Ibnu Amir Gubernur Basrah. So dia ada something wrong. Umar guna peluang itu untuk mengingatkan dia. Berkata benar di hadapan pemerintah. Nabi kata afdalul jihad, jihad yang paling besar adalah qaulul haqq 'inda sultan jair. Berkata perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang jahat. Bukan pemerintah baik tak apa. Pemerintah baik kita kata apa, dia kata okey, pemerintah tu jahat, boleh. Tapi kita dengan dia kata boleh tak sembahyang, nak pergi mesyuarat? Boleh, masalah rakyat. Kena kata benda yang benar. Ibnu Umar tegur dia, kan? Ibnu Umar. Tapi kita tak mau cerita itu, kita nak cerita la tuqbalus salah, tak diterima salat. Artinya kalau kita tak sempat lagu mana, wuduk tetap wajib mah. Wuduk tak. Dia termasuk syarat sah. Wuduk ni dia tak duduk dalam rukun, dia duduk dalam syarat. Pasal apa? Pasal dia dibuat sebelum sembahyang. Tak ada orang sembahyang dulu baru pergi ambil. Allahu akbar, berjalan pergi ambil, tak ada. Dia pergi. Nabi kata apa? Idza kumta ila salah. Nabi sebut apabila kamu nak bangkit pergi sembahyang, fa asbiril wudu, pergi ambil yang sembahyang. Maknanya dia syarat. Macam menghadap kiblat. Bila kita menghadap kiblat, Allahu akbar. Kok ni. Kita cari dulu. Tutup aurat. Pakai seluar luka, takbir dulu. Tuan-tuan. Confuse. Khilaf. Tak ada khilaf. Jangan duduk khilaf. Kalau orang tanya, takbir dulu ke pakai kain dulu? Kita pun duk mengaji fiqh sunnah. Khilaf di kalangan para fuqaha. Bila kita kata khilaf, mana ada kata boleh takbir dulu, ada kata kena pakai dulu. Mana semua kata kena pakai dulu. Pada-pada nak khilaf pun kan. Nak kepok tak kena, tersungkur di pertengahan jalan. Mana ni syarat ni kita kena buat dululah. Okey. Saya nak sebut sikit kelebihan wuduk. Sebab kita duk wuduk kerap kan, kita stop Ustaz, kita ambil sedikit kelebihan orang yang wuduk. Sebab tuan-tuan duk wuduk kan, tuan-tuan duk ambil ayat semayang, apa yang tuan-tuan dapat? Kita nak tahu ni motivasi. Dia panggil dalam istilah kita ni targhib. Targhib ni ayat-ayat Quran dan hadis yang memberi motivasi, galakkan untuk kita buat. Dan dia ada satu lagi, tarhib. Yang tu ayat-ayat Quran dengan hadis gempak kita tak bagi buat. So dia seiring. Pasal tu Nabi pun dia punya tugas dua ya. Apa dia? Basyiran wa nadhira. Quran kata basyiran, engkau pemberi khabar gembira. Dalam masa yang sama engkau pemberi peringatan. Kan? Okey, apakah kelebihan wuduk? Mari kita tengok, kan? An Uthman ibn Affan radhiyallahu an, daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah, man tawaddaa, sesiapa yang berwudu, sesiapa yang berwudu kemudian dia memperelokkan wuduknya. Memperelokkan di sini maksudnya ambil macam Nabi ambil. Pasal dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sebut tentang satu perkataan yang kita nak kena ingat. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit neraka. Wailun, celaka, tumit neraka, iaitu orang yang tidak sempurna wuduk dia.
Orang dalam wuduk ni banyak passion, was-was, basuh lebih daripada kadar yang ditunjukkan oleh Nabi. Yang tu pun salah. Basuh lebih pada 3 kali. Dia kata lebih pada 3 kali lah bagus, kemah, teliti, sempurna, baik. Nabi kata apa? Engkau telah melampau. Nampak? Baru tak habis lagi bunyi dah. Okey. Kita bang dulu lah Sat. Ni bukan apa, bang ni untuk orang makan ikan bakar. Okey, bismillah. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Berkaitan dengan kelebihan salat tadi. Berkaitan dengan kelebihan wudu. Sebab kita sebut kan, tidak diterimanya salat sehinggalah kita berwudu. Nabi kata sesiapa yang mengambil wudu dengan sempurna, dengan baik, artinya mengikuti seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terkeluar daripada itu, seperti melampau dan sebagainya. Ada orang kadang-kadang dia lebih daripada kadar yang patut, membasuh lebih pada kadar yang patut, tidak mengambil dengan cara yang baik, basuh ikut dan, menambah doa-doa yang tidak warid daripada Nabi. Tidak warid ni tidak sabit, tidak dibaca oleh Nabi. Seperti membasuh tangan ada bacaan tertentu, membasuh telinga ada bacaan tertentu, membasuh kepala ada bacaan tertentu, yang mana kesemuanya tidak disebut di dalam hadis yang sahih. Kemudian menambah anggota-anggota yang tidak disebut dalam hadis, seperti membasuh anggota tengkuk, yang tidak disebut dalam mana-mana mazhab dan juga tidak disebut dalam mana-mana hadis, tetapi dia basuh. Walaupun basuhan itu tak ada kena-mengena dengan wudu, dia dianggap melampau. Orang nak basuh pun dia kacau. Bukan masalah nak basuh tu kacau, masalah menganggap satu perbuatan itu lebih baik daripada perbuatan yang diajarkan oleh. Bila Nabi tak basuh, artinya benda tu tak baik. Tapi bila kita buat, artinya kita menganggap ada cara wudu yang lebih sempurna daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi tahu macam tu, dia nak basuh juga, biar dia. Jangan duduk bertengkar. Okey? Apa yang kita dapat reward di atas perbuatan itu, kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahta adfarih. Hadis rawahu Muslim, akhrajahu Muslim. Akan keluar daripada diri dia, jasad dia, setiap anggota jasad, min jasadihi, setiap anggota jasad dia ni akan keluar dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam kurungan in bracket, dosa apa? As-saghair, dosa-dosa kecil lah. Akan keluar, gugur, bersih, sehingga kata Nabi keluar daripada adfarihi, ni hujung-hujung jari dia, keluar habis, dengan syarat fa ahsanal wudu dia itu wudu seperti mana, sama dengan wudu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kan? Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sekiranya sebagaimana hadis ini disebut juga oleh Imam Muslim, apabila seseorang itu berwudu ataupun mengambil wudu, apabila dia membasuh wajahnya, keluar daripada wajahnya dosa-dosa penglihatan yang dia lihat dengan mata dia. Kemudian apabila dia basuh tangan dia, keluarlah dosa-dosa tangan dia. Apabila dia basuh kaki dia, keluarlah daripada kaki dia tu dosa-dosa yang dia lakukan menggunakan kaki itu, sehingga akan bersihlah daripada dia dosa-dosa daripada setiap anggota tersebut tu, kan? Kemudian kita tengok juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesiapa yang mengambil wudu dengan sempurna, setiap hadis, tuan-tuan perhatilah, tuan-tuan belilah buku, tengoklah, bacalah ataupun dengarlah, semua hadis yang cerita kelebihan wudu mesti disebut fa ahsanal wudu. Dia tak sebut man tawadda'al wudu, dia tak sebut siapa yang ambil wudu dapat, tak. Dia letakkan syarat wudu itu mesti sempurna. Untuk dapat kelebihan ganjaran dicuci dosa tu, dia ikat dengan wudu yang sempurna. Sempurna itu bukan artinya sempurna berdasarkan akal,
tetapi berdasarkan perbuatan wuduk Nabi. Sebagaimana yang disebut dalam hadis. Sesiapa yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat. Yang ni yang orang kita namakan sunat wuduk ni. Wajabat lahul jannah. Wajib. Maknanya Nabi jamin untuk dia syurga. Tu kelebihan orang yang berwuduk lah. Dan wuduk ini kebanyakannya wuduk lissalah. Wuduk untuk semayang. Okey. Kemudian begitu juga dalam hadis Uthman ibn Affan. Hadis Uthman yang mana maula dia Humran bawa mai bekas wuduk, kemudian Uthman ambil wuduk. Habis daripada Uthman ambil wuduk, Uthman kata apa? Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti mana nahwal wudu'i hadha. Sayyidina Uthman kata demikianlah Nabi berwuduk aku lihat, dan yang lagu aku buat tadi seperti itulah Nabi buat. Nampak? Itu yang diajar oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Kan? Kemudian Nabi sebut juga dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Nabi kata man tawadda'a mithla wudu'i hadha. Sesiapa yang mengambil wuduk seperti mana aku ambil. Nabi kata seperti mana aku ambil. Thumma qama fa shalla rak'atain. Kemudian dia bangkit salat 2 rakaat. Whatever salat, sama ada salat duha ke tahiyatul masjid ke salat apa, Nabi tak sebut. Cuma Nabi kata dia ambil wuduk macam aku ambil, kemudian dia bangkit dia salat 2 rakaat. Umum apa yang tuan-tuan buat dia kira salat 2 rakaat lah. Kan? Orang kita katakan salat sunat wuduk. Kemudian la yuhaddits fiha nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan dia tidak mengganggu orang, dan dia tidak kata apa berhadas dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa-dosa kecil yang dilakukan sebelum daripada itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini kelebihan wuduk. Di samping larangan kita tak boleh salat tanpa wuduk, diperjelaskan keutamaan wuduk. Bukan sehingga Nabi sebutlah satu hadis, Nabi buat perumpamaan last untuk kita semangat nak ambil wuduk ni, untuk kita buat elok-elok. Bukan duk ambil dah, cuma nak jaga bagi elok, nak mengaji bagi kena, nak buat macam mana yang Nabi buat, sunnahnya seperti mana yang diajarkan oleh Rasul. Nabi kata kalaulah satu orang di hadapan rumah dia ada sebatang sungai dan dia mandi 5 kali. 5 kali. Ada orang mandi 5 kali, cuba habaq mai. Tambah musim-musim kering lagu ni. Bukan nak berpeluh sangat. Kan? 2 kali tu pun banyak. Sekali tu kira wajib lah. 2 kali sunat. 3 kali tu apa? 3 kali makruh bagi dia. Dia kata, 3 kali ni makruh ni. Paling kuat kan? 2 kali. Nabi kata, Nabi buat perumpamaan. Mustahil ada orang mandi sampai 5 kali. Tapi Nabi nak bagi tahu, kalau satu orang mandi 5 kali, Nabi tanya, soalan Nabi, adakah masih ada daki kotoran yang lekat di badan dia? Sahabat kata kalau ada. Orang Arab ni tuan-tuan kena faham, mereka bukan mandi. Pasal dia punya suasana mereka. Suasana mereka macam kita pergi Mekah, kita kan mandi sangat. Tapi pergi duk mandi mau tak demam, tak keboh. Pergi duk mandi lagu mandi di Malaysia ni terkejut kan. Mereka tak mandi, tak. Tapi Nabi buat perumpamaan itu. Agak-agak ada debu-debu nak melekat. Dia berkata tak. Demikianlah kata Nabi, seperti mana satu orang itu berwuduk 5 kali sehari, gugurlah daripada dosanya seperti mana tidak ada daki yang lekat di badan orang yang mandi 5 kali sehari. Artinya salat yang kita bangunkan kerana Allah dimulai dengan penyucian dosa. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati majlis kita. Ada 1-2 soalan yang orang tanya, saya nak jawab soalan yang masuk ni saja, kerana saya ada janji lain, janji penting. Okay. Apakah juga sunnah untuk meminta orang yang sakit kita ziarah mendoakan kita? Kita pergi tengok dia suruh kita doa, kita nak suruh dia doa. Sunnah. Pasal apa? Pasal salah satu daripada orang yang mustajab, orang yang sakit lah. Banyak hadis-hadis umum. Seperti apa? Orang yang dalam kesusahan mustajab, orang yang ditimpa musibah mustajab, dan orang sakit ni dalam proses penyucian dosa. Jadi orang yang dibasuh dosa dia bila dia minta mustajab. So boleh
kita guna peluang tu untuk minta dia doakan kita dalam keadaan dia tu pada pandangan kita dekatlah dengan Allah. Tapi kalau kita pergi hospital, lohak dak dia kata nak pergi lagu mana, aku nak mangkit pun tak boleh, tapi di mulut rokok cucuh boleh kan. Yang ni kita cucuh tambah. Jadi benda-benda macam ni kita tengok keadaan kan. Saya kadang-kadang duk pergi suruh ustaz doa apa semua kan, kalau yang take merokok tu tak payah kan. Ini kita nak suruh dia tahnik anak kita kan, tahnik ke suruh doa kan, tok rokok mai budak dia akan jadi perokok. Tak payah tak. Tengok orang saleh dia tak semestinya orang sebal lebih betul orang tu bagus, dia tak terlibat dengan benda haram, kita tengok dia bagus, jaga makan minum dia, jaga tutur kata dia orang yang mungkin orang biasa. Nabi kata apa dalam hadis Muslim? Nabi kata ada manusia yang kalau kamu tengok, kalau dia minta anak kamu tak bagi. Maknanya orang pada pandangan manusia teruk, tetapi kalau dia minta pada Tuhan, Allah pasti akan tunaikan. Nabi bagi satu pandangan yang agak luar daripada kebiasaan. Nabi kata manusia yang kalau kamu tengok tak layak untuk dijadikan menantu, makna pada pandangan kita teruk, lekeh, hina, tak ada nilai, tapi Nabi kata kalau dia doa mustajab. So benda-benda macam ni tuan-tuan, takwa ni satu benda yang kita tak boleh nak hukum orang kan. Mudah-mudahan Allah Taala rahmat kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.